Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tajuk wuduk sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan wuduk? Mesti kamu tahu kan, wuduk itu ialah mengambil air sembahyang. Betul. Tetapi kita akan lihat maksud wuduk yang lebih lengkap. Pengertian wuduk yang lebih tepat. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Maksudnya, kita sedang meratakan air ke kawasan-kawasan anggota badan tertentu sahaja, seperti tangan hingga ke siku, kawasan muka, kawasan kepala dan juga kawasan kaki sehingga buku lali sahaja, disertai dengan niat. Kenapa kita perlu berwuduk? Mestilah ada tujuannya. Sekarang kita akan melihat tujuan wuduk. Yang pertama, kita mengambil wuduk kerana ingin menunaikan solat. Apabila kita hendak menunaikan solat, kita wajib mengambil wuduk. Kedua, kita berwuduk kerana ingin menyentuh Al-Quran. Apabila hendak menyentuh atau memegang Al-Quran, kita hendaklah mempunyai wuduk. Yang ketiga ialah tawaf. Apabila kita ingin bertawaf, maka kita perlu mempunyai wuduk. Maka kita wajib mempunyai wuduk apabila hendak menunaikan solat, apabila hendak menyentuh Al-Quran dan apabila kita ingin melakukan tawaf. Kenapa kita perlu berwuduk? Kita disunatkan untuk berwuduk apabila sebelum tidur. Sebelum tidur, kita disunatkan untuk mengambil wuduk. Kita juga disunatkan mengambil wuduk ketika menuntut ilmu. Malah kita sangat dituntut mengambil wuduk ketika hendak membaca Al-Quran. Kita juga disunatkan mengambil wuduk ketika hendak masuk ke masjid. Adik-adik, kita selalu marah kan? Apabila kita hendak marah, rasa geram dan sebagainya, kita disunatkan untuk mengambil wuduk kerana apabila kita berwuduk, ia dapat mengawal kemarahan. Cuba perhatikan gambar ini. Kita disunatkan mengambil wuduk ketika sebelum tidur. Kedua, semasa menuntut ilmu. Ketiga, ketika kita membaca Al-Quran. Keempat, sebelum masuk ke masjid. Dan kelima, ketika kita hendak marah. Apakah hikmah berwuduk? Atau apa faedah berwuduk? Yang pertama, dengan berwuduk, ia dapat menunjukkan kepatuhan atau ketaatan kita kepada perintah Allah. Kedua, dengan berwuduk,
kita dapat memastikan diri menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Sekarang mari kita belajar perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Perkara makruh ni maksudnya kalau kita buat, kita tidak mendapat pahala, tetapi ianya tidaklah berdosa. Jadi cuba elakkan ya, kerana ini merupakan perkara-perkara yang makruh. Yang pertama, cuba elakkan jangan bercakap ketika berwuduk. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang makruh. Maka ia tidak mendapat pahala, tetapi tidaklah berdosa. Maka elakkan bercakap ketika berwuduk. Seterusnya, jangan berlebihan menggunakan air ketika berwuduk. Ramai yang suka membuka air dengan kuat ketika mengambil wuduk. Perbuatan ini merupakan perkara yang makruh. Ianya tidak mendapat pahala. Dan juga walaupun ia tidak mendapat dosa, tetapi kita haruslah mengelakkan daripada berlebihan ataupun membazir ketika mengambil wuduk. Seterusnya, kita tidak digalakkan mendahulukan anggota kiri. Perbuatan mendahulukan anggota kiri ini merupakan perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Seterusnya, perkara makruh ketika berwuduk ialah meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya, dia sengaja minta orang lain tolong basuhkan anggota badan dia untuk mengambil wuduk. Ini tak boleh ya. Jika kita sihat, kita hendaklah mengambil wuduk dengan tangan dan anggota badan kita sendiri. Cuba perhatikan perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Kita ulang balik. Yang pertama ialah bercakap. Kedua, berlebihan menggunakan air. Ketiga, mendahulukan anggota kiri. Dan yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Sekarang cuba kita lihat perkara yang membatalkan wuduk. Apa maksud batal? Batal tu maksudnya wuduk itu tidak sah. Kamu perlu mengambil wuduk yang lain. Wuduk yang telah batal tidak diterima. Cuba kita perhatikan perkara apakah yang menyebabkan wuduk kita tadi terbatal. Wuduk kita akan terbatal ketika keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Maksudnya, apa-apa yang keluar daripada kemaluan di depan ataupun di belakang. Contohnya seperti kita membuang air kecil ataupun air besar. Walaupun sedikit, ia telah membatalkan wuduk kita. Ataupun sekadar angin, kentut. Ia menyebabkan wuduk kita telah terbatal. Seterusnya, tidur yang tidak tetap punggung. Apabila kita tidur, kita telah tidak sedarkan diri. Maka punggung yang tidak tetap, kita bergerak banyak kali semasa tidur menyebabkan wuduk kita akan terbatal. Ketiga ialah hilang akal seperti mabuk atau pitam. Contohnya, tadi kita ada wuduk.
semasa berjalan tiba-tiba kita pitam ataupun pingsan, maka wuduk kita telah terbatal. Seterusnya, wuduk kita akan terbatal apabila kita bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya, kalau kita ni lelaki tetapi kita tersentuh kulit perempuan yang lain, perempuan yang bukan mahram, perempuan yang boleh kita bernikah, maka wuduk kita telah terbatal. Walaupun tidak sengaja. Contohnya kamu berlari, kemudian kamu terlanggar kawan kamu yang perempuan, maka wuduk kamu telah batal kerana bersentuhan kulit kamu lelaki dengan kulit seorang perempuan yang bukan mahram. Seterusnya, wuduk akan terbatal apabila kamu menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Maksudnya, kamu telah menyentuh kemaluan di depan ataupun kemaluan di belakang kamu, ataupun kamu menyentuh kubul atau dubul orang lain dengan menggunakan tapak tangan, maka wuduk kamu telah terbatal.